Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Sila rujuk pada tafsir Ibn Katsir, jilid yang ke-8 pada muka surat ke-12. Episod pada kali ini menceritakan tentang sifat ataupun perasaan gangguan yang dianggap sebagai bernasib malang yang berlaku kepada puak musyrikun, dan ini merupakan satu uslub mereka untuk ta'rid, untuk mengelakkan perutusan Nabi ini mempengaruhi minda mereka bahawa kebenaran itu ada pada lidah para utusan ini, para utusan Allah ini, baik diutuskan oleh Nabi Isa ataupun utusan Allah secara direct ini. Untuk pengetahuan tuan-tuan, Nabi SAW pernah menyatakan bahawa di antara aku dengan Nabi Isa itu tidak ada Nabi yang diutuskan. Ini dapat kita lihat sebagai contohnya dalam hadis baginda SAW, bahawa antara aku dengan Isa tidak ada Nabi yang diutuskan. Tapi adalah penjelasan dari para ulama, sekiranya ia itu Nabi, maksud Nabi SAW di sini tidak ada Rasul. Manakala Nabi yang kita faham dari seluruh istilahnya merupakan seorang yang diutuskan oleh Allah Taala bagi memperkukuhkan ajaran Nabi yang diutuskan sebelumnya. Jadi maksud hadis ini yang Nabi kehendaki adalah tiada Rasul di antara aku dengan Isa sebenarnya. Bagi mereka yang mengatakan bahawa tiga orang ini merupakan utusan Allah Taala, iaitu Nabi-Nabi Allah. Jadi dalam ayat yang telah kita bincangkan ini, perkataan tatayyarna bikum, qalu inna tatayyarna bikum la illam tantahu lanarjumannakum wa la yamassannakum minna azabun alim. Qalu ta'irukum ma'akum a in dzukirtum bal antum qaumun musrifun. Mereka menjawab, sungguhnya kami bernasib malang kerana-Mu. Sungguhnya jika kamu tidak berhenti menyuruh kami, nescaya kami akan merejamu dan kamu pasti akan mendapatkan seksa yang pedih dari kami. Utusan-utusan itu berkata, kemalangan itu adalah kerana kamu sendiri. Apakah jika kamu diberi peringatan, kamu mengancam kami? Sebenarnya kamu adalah kaum yang melampaui batas. Ini gaya bahasa Arab. Perkataan rajam disebut oleh para ulama tafsir, oleh ahli tafsir, mufassirun, kebanyakannya mengatakan bahawa bila merujuk perkataan rajam ini bunuh. Perkataan ta'irukum ini seperti yang telah saya huraikan kepada tuan-tuan dalam kuliah yang lalu, dia adalah satu isim fa'il, iaitu matara lakum min khairi wa syari fa'abbara anil hadhi wa nasib. Kata Imam Al-Asfani dalam tafsirnya Al-Mufradat itu, bahawa perkataan ta'ir ini merujuk kepada apa yang berlaku keliling kita, baik ke buruk ke, maka ia merujuk kepada nasib seseorang. Segala telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sebab Allah menyatakan wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqih, bahawa setiap manusia itu telah pun terletak pada dirinya, telah pun ditetapkan nasibnya di sisi Allah. Seolah macam burung yang kita tidak perasan ada di atas kita, tapi dia ada. Maka itulah nasib yang telah ditetapkan, sehingga digunakan dalam bentuk isti'arah di sini seolah kalung yang terlekat di leher, tak dapat nak ditanggalkan. Maka berkata Zamakhsyari dalam tafsirnya, perkataan yang digunakan di sini tatayyarna, daripada perkataan ittayyar at-tuyurukum. Perkataan ittayyara ni berarti tatayyara, lalu bila dimasukkan ta ni, diidghamkan, maka di ibdal di sini, hukum ibdalnya jadi ta, iaitu ubdilati ta ta'an wa sukkinat wajtulibat hamzatul wasli fasarat tayyar. Ni perkataan bahasa Arab. Kalau kita belajar, anak-anak kita belajar saraf, mereka tahulah ini perkataan yang berlaku ibdalnya, idghamnya, bukan dari sudut tajwid saja, tapi dari sudut saraf pun ada perkara semikian. Maka di sini menunjukkan kepada satu kaitan tentang apa makhluk yang Allah jadikan namanya burung ini, yang dulu berkaitannya dengan bangsa Arab, menjadikan dia satu objek untuk dilepaskan bagi menentukan nasib mereka. Dan ini yang dikatakan oleh Syed Qutb apabila kita baca dalam ayat-ayat berkaitan dengan ta'irukum ini, yang biasanya merujuk kepada nasib yang buruk, bahawa jiwa manusia ni memang tak dapat hidup tanpa mempercayai satu benda yang gaib, tahu. Kepercayaan itu yang dijadikan sebagai dasar pengembalian apa yang tak diketahuinya, tak mampu dikuasainya. Maka si kafir lebih dahsyat lagi, kerana ada nombor-nombor tertentu yang tidak dipersetujui untuk digunakan. Kita beli bangunan, sebagai contohnya rumah, kedai, beli rumah pengsapuri, nanti kita naik lift tu 1, 2, 3, 3A, 5, mana pergi nombor 4 ataupun nombor 13. Kerana kepercayaan bagi orang yang tidak beriman ini, orang kafir ini, oleh kerana dia tidak ada perkara gaib yang bersifat jitu seperti yang diajar oleh Al-Quran, diajar oleh akidah Islam untuk kita, maka dia mengembalikan
perkara seperti itu kepada satu kawasan berfikir yang menyusahkan dirinya sendiri sebenarnya. Sedangkan bagi orang yang beriman, dia mengembalikan perkara-perkara semikian itu kepada Allah SWT. Dan dia merasakan Allahu a'lam bimuradihi, ini Allah SWT punya ketetapan, aku terimalah ia sebagai seorang Muslim, bahawa ketetapan Allah dah ada pada perkara-perkara semikian. Kematian itu kenapalah isteri yang mati bukannya suami, itu semua bukan urusan itu aku serahkan kepada Allah SWT. Maka si kafir ini akan menjadikan perkara-perkara tersebut asas kepada khurafat dan juga waham, iaitu benda-benda yang dia tidak nampak, yang dia tak boleh nak kontrol dengan akalnya. Maka dia nak menjawab kemunculan idea-idea seperti itu dalam dirinya, dalam batinnya, dalam fikirannya. Maka itulah sebabnya dia menghindari perkara-perkara tertentu. Tak boleh lalu bawah tangga contohnya, tak boleh ada angka-angka tertentu, tak boleh nampak kucing hitam di hadapan. Kalau ada setengah-setengah lebih teruk lagi, kalau makan tu mesti ada pembaziran sikit, mesti dibuang sikit di hujungnya. Kenapa tak tahu ini untuk makan dewa-dewa dan sebagainya. Jadi inilah benda-benda yang tidak masuk akal. Oleh kerana fitrah manusia ni tadi memang ada satu area, satu kawasan yang menyebabkan dia terpaksa mempercayai perkara gaib. Jadi perkara gaib itu tidak ada landasan untuk dia berfikir. Sedangkan kita orang Islam ada perkara-perkara tersebut jawapannya di sisi Allah Ta'ala. Kalau kita tidak mengetahuinya, maka kita menyerahkan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi hakikat fitrah manusia ni memang selalu dahagakan kepada keimanan sebenarnya. Dia tak dapat mengabaikan. Sebab itu yang saya kaitkan dengan tuan-tuan, bila Rasulullah SAW mengalami satu situasi yang tidak tenang, Nabi SAW ni sentiasa mengatakan kebaikan. Contohnya, bila Nabi menyumpai seorang dalam perjalanan peperangan, maka Nabi tanya, kau dari mana? Orang Arab yang belum Islam itu berkata, saya daripada kabilah Aslam. Ini satu kabilah yang terletak dekat semenanjung tanah Arab, namanya kabilah Aslam. Maka Nabi kata, kita akan selamat. Tengok tuan-tuan, ada seorang sahabat yang mulia bernama, nama asalnya Hazan, bukan Zahazan ya, Hazan. Datang berjumpa dengan Nabi SAW. Maka budak kecil ini, pemuda ini, Nabi tanya, nama kamu apa? Maka Nabi menukar namanya menjadi Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu an. Maknanya di situ, tafa'alu bil khairi tajidu. Kenapa engkau tak fikir yang baik-baik? Bila engkau fikir yang baik, engkau dapat insya-Allah. Maka Nabi telah menukar nama sahabat ni pada kesedihan, tukar kepada kesenangan. Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu an. Kalau kita baca dalam kisah para sahabat, contohnya kitab Al-Isabah, contohnya kitab yang berkaitan dengan kisah para sahabat ini, Uzdul Ghaba, kita akan bertemu nama Sahal bin Sa'ad ni, seorang sahabat yang bukan saja faqih, alim, beliau juga seorang yang sangat berjaya dalam hidupnya. Dan kesenangan yang Nabi doakan untuknya bernama Sahal itu, tuan-tuan, Sahal bin Sa'ad Sa'idi, dia berniaga berjaya. Kesan daripada nama yang baik yang merujuk pada tafa'ul ni tadi. Kita sangkalah yang baik-baik, baik sangkalah dengan Allah. Itulah darjat yang paling rendah dalam bab baik sangka dengan Allah, untuk melihat apa sahaja keliling kita, kita sangkakan yang baik-baik. Di samping waspada itu perlu adalah. Sehingga diceritakan untuk pengetahuan tuan-tuan, Sahal ini, kerana Nabi telah menukarkan namanya disedih kepada nama kebaikan tadi, Sahal. Maka samalah dengan Suhail bin Amr ketika datang berjumpa dengan Nabi dalam peristiwa Hudaibiyah. Dia wakil kepada pihak musyrikin yang minta supaya dibuang perkataan Ar-Rahman Ar-Rahim daripada nama-nama catatan perjanjian tersebut, dan dibuang Muhammad Rasulullah untuk dijadikan Muhammad bin Abdullah. Ini Suhail, Nabi ketika datangnya berkata, mudah-mudahan urusan kami menjadi mudah dengan sebab datangnya seorang bernama Suhail, kerana Suhail itu namanya Sahal. Sahlun maknanya mudah, macam kita sebut pada orang datang pada kita, ahlan wa sahlan, jadilah kamu part of sebahagian daripada keluarga kami, dan sahlan, mudahlah bagi kamu dan urusan kamu di sini. Jadi tuan-tuan, Sahal ini sampai dikesankan mudahnya kehidupan beliau, melimpah ruah rezekinya berkat nama yang ditukarkan Nabi ini tadi, bab tafa'ul, benda-benda yang baik-baik ini. Maka Sahal ini berkahwinnya pemuda. Beliau antara sahabat Nabi yang minal miktharin, antara sahabat-sahabat Nabi yang paling banyak isterinya. Bukanlah kita cerita ni untuk satu benda lawak jenaka, tuan-tuan ya. Tapi Sahal ini mudahnya kahwin, ramai isinya, dan walaupun dia telah menceraikan wanita-wanita tersebut, tetapi kehidupan mereka tetap dibela. Sebagai buktinya, dalam kitab Al-Isabah menceritakan bila Sahal ini pulang, Sahal ini kalau menjual pasir pun boleh menjadi emas. Hujahnya yang kuat dan juga kemampuannya untuk mengikenakkan sesiapa saja, dan urus niaganya meyakinkan. Dia tidak menipu. Tapi kalau dijual pasir pun dia jadi hartawan. Kayanya beliau, Sahal bin Sa'ad ini. Sehingga bila beliau pulang ke Madinah, beliau berjaya berniaga di Basrah,
tempat-tempat lain. Maka dia pulang ke Madinah untuk umrah dan sebagainya di Mekah dan singgah di Madinah. Maka bekas-bekas isteri Sahal ini menantinya di jalanan. Kunna yurahibna bihi, sehingga mereka duduk untuk mengucapkan ahlan wa sahlan kepada Sahal, menunjukkan betapa hubungan itu kekal baik walaupun telah berpisah. Kita menceritakan salah satu bab daripada kehidupan Nabi kita, bagaimana nama yang baik itu satu bab tafaul sebenarnya. Itu sebabnya Nabi SAW bila melihat satu benda yang tidak elok, seperti disebut dalam kitab kita tafsir, contohnya Hadaiq Qurawi wa Raihan oleh Imam Al-Urami, bahawa Nabi SAW akan berdoa dengan menyatakan, Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta, wa la yadfa'a sayyiati illa anta, wa la hawla wa la quwwata illa bika. Sekali lagi saya ulang untuk catatan tuan-tuan. Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta, wa la yadfa'a sayyiati illa anta, wa la hawla wa la quwwata illa bika. Ini ada dalam riwayat Abu Dawud. Itu juga dalam riwayat Imam Syaukani ada perbezaannya dalam Tuhfatul Zakirin. Itu doa Nabi ini, Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta, wa la yazhab bis sayyiati illa anta, wa la hawla wa la quwwata illa bika. Apakah maksudnya? Ya Allah, tidak ada yang bawa kebaikan melainkan Kau. Tidak ada yang menolak keburukan melainkan Kau juga, wahai Tuhan. Dan tiada kuasa, tiada daya upaya melainkan dengan-Mu juga. Sekali bila kita merasakan ada satu yang ketidaktentuan dan rasa kebimbangan, seperti yang disebut Syekh Qutb, ini satu kebimbangan yang asasnya benda-benda yang kita tidak faham dan kita tidak tahu, maka berdoalah dengan doa Rasulullah SAW ini. Baik, jadi biasanya golongan yang kafir, yang tidak beriman ini, kepercayaan benda yang bersifat tidak jelas, benda yang bersifat menghalang, kesialan itu kerana dikaitkan dengan perkara-perkara yang dia tak boleh nak cari penjelasan. Maka bila berlaku kemarau pada zaman perutusan 3 orang Nabi ini, mereka telah menyatakan ini semua sebab kamu lah ni, kejahatan ini sebab kamu, ini kemarau yang berlaku ni sebab kamu bertiga lah ni. Sebelum ni kami hidup aman damai, seronok, bumi yang kami tanam padanya pokok subur, perniagaan kami makmur, mengapa kamu datang bawa benda ini semua ya? Jadi biasanya perkara sifat malang ataupun sihal ini menurut dugaan mereka ada kaitannya dengan satu yang mereka benci. Jadi sedangkan kebetulan itu berkaitan dengan perkara yang mereka suka. Kalau berlaku dunia perniagaan masuk, bumi subur, anak-anak lahir, orang semua hidup mewah, serba-serbi cukup, maka mereka kata itu kebetulan. Tapi kalau berlaku satu perkara yang bersifat mereka tak suka, mereka kaitkan dengan Nabi-Nabi yang diutuskan ini. Jadi dalam konteks suraian hari ini, para penduduk negeri yang derhaka itu menganggap semua perkara buruk yang mereka alami itu disebabkan kehadiran Rasul-Rasul Allah ini ataupun utusan-utusan Nabi Isa ini. Cukup aneh sikap orang-orang kafir ini daripada dulu hingga sekarang. Bila melihat satu yang positif, maka mereka mengatakan ini kebijaksanaan saya, ini kepandaian saya. Kalau anak itu berjaya di peringkat sekolah, dia kata ini pandai dia mendidiknya. Tapi kalau anak itu mengalami masalah dalam pelajaran, dia akan tuduh cikgu ini yang jahil, cikgu ini yang tak pandai menguruskan anak-anak muridnya, cikgu ini yang tak menguasai psikologi, pedagogi dan sebagainya. Maka itulah sifat manusia sebahagiannya, tuan-tuan rahmati dan dikasihi sekalian. Jadi dalam episod pada kali ini jelas menunjukkan kepada kita, menegaskan bahawa ajaran para Nabi dan Rasul sejak daripada dulu hinggalah Nabi SAW, hinggalah orang beriman pada hari ini, mereka kerap kali dipanggil sebagai ejen yang membawa kepada kemalangan, perkara membawa kepada sifat ataupun benda yang tidak elok berlaku dalam kehidupan mereka. Sifat-sifat hati dan dikasihan. Itu sebab Nabi kita SAW suka kepada, bila dalam keadaan tersebut berdoa kepada Allah Taala, mohon kepadanya juga untuk menghindari perasaan-perasaan sedemikian. Dan ini merupakan perbezaan antara si mukmin dan juga si kafir. Mukmin beriman ada yang qada dan qadar kepada Allah Taala, sedangkan si kafir menolak dengan alasan dia tidak selari dengan tuntutan hawa nafsu mereka. InsyaAllah dalam kuliah akan datang saya akan huraikan lebih lanjut lagi tentang apakah penghujung kisah dakwah yang dibawa di Rasul ini dan penyertaan Habib An-Najjar, apa yang berlaku kepada mereka. Wallahu a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.